Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita teruskan kepada sesi tanya jawab pagi Ahad 24/10/2021. Soalan yang pertama, apa hikmahnya Quran dicatat dan dibukukan pada zaman Sayyidina Uthman, bukan pada zaman Nabi? Menarik juga ni. Sebab apa? Dia kata saya dengar mari ada penceramah mana tahu. Penceramah karut ni panggil ni. Penceramah ni kata, dia dengar kat mana dia tak cerita kepada kita ni. Patut dimaklumkan benda-benda pelik macam ni supaya kerajaan ambil tindakan. Ada dalam penceramah ini, dia kata penulisan Al-Quran ini lambat dah tulis zaman Sayyidina Uthman. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu tidak tulis, tak sahih. Dia cuba nak menipu orang lah, tidak lasi-lasi, menipu orang tentang kelewatan Quran itu untuk nak mengatakan bahawa tidak betul. Kita ni ada dua kumpulan yang karut ni. Satu, kumpulan yang cuba nak tashkik, dalam bahasa Arab kata tashkik, maknanya yang cuba nak meragukan orang kepada Quran. Quran ni zaman Nabi tak tulis. Habis macam mana dia orang boleh ingat? Dia ingat otak sahabat tu macam otak dia. Otak dia banyak makan kepala ikan bilis. Kata orang makan kepala ikan ni mudah lupa. Jangan makan sangat banyak. Jadi dia ingat sahabat ni otak macam kita, bebal, lambat nak hafal lah. Dia orang tu laju dia punya ingatan. Jadi kita kata alhamdulillah zaman Nabi para sahabat hafal Quran. Dan Al-Quran pula turun berperingkat-peringkat. Jadi ada, bila turun Nabi kata letak sini. Bila turun ayat ni letak di dalam surah ini. Jadi alhamdulillah. Dan ada sahabat yang tulis di kertas, tulis di pelepah tamar, tulis di kulit, tulis di kayu, macam-macam dia orang tulis, simpan. Takdir Allah SWT-nya, setelah berlaku peperangan Al-Yamamah, di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ramai sahabat-sahabat mati syahid. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menaruh kebimbangan, takut sahabat besar macam Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid ni mati dah syahid, tak ada lagi lah Quran itu dalam dada mereka. Maka dia syorkan, minta kepada Abu Bakar supaya bukukan, kumpul Quran daripada dada-dada sahabat yang ditulis lembaran, ditulis. Ringkas ceritanya, Abu Bakar mula-mula tak nak buat. Dia kata Nabi tak buat. Tengok. Kita jangan kata Abu Bakar lah. Ini masalah besar. Ada sahabat tulis zaman Nabi pun. Bukan tak tulis, catat. Maka cadangan Sayyidina Umar itu telah pun diterima oleh Sayyidina Abu Bakar. Alhamdulillah. Kemudian dikumpulkan Al-Quran, mushaf yang telah ditulis. Dan para sahabat yang ingat dalam dada dia, kumpul balik Quran. Terkumpul Al-Quran. Tapi mengikut bacaan-bacaan yang banyak. Bila mari zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, negara Islam sudah luas. Huzaifah ibn Yaman, dia duduk di negara lain. Qadima min ghazwi Armenia. Dia tengok ujung dunia tu orang berkelahi. Yang ni baca ni, yang ni baca ni. Hak ni kata, salah baca awak tu. Betul. Kan kiraat tu banyak. Kiraat 7 ni. Sampai 10 kiraat ada. Maka kata dia, Huzaifah, ya Uthman, adrik hadhil ummah. Uthman, cepat selamatkan umat ini sebelum mereka berkelahi lebih kuat. Habis, satukan Quran. Jadi sebab itulah Quran yang kita baca ini dipanggil Resam Uthmani. Sayyidina Uthman panggil semua sahabat-sahabat Ahlul Quran, kumpul, bincang, maka satukan Mushatul kemudian ditulis Quran ini, dihantar semua seluruh dunia Islam pada waktu itu, dia duduk di bawah satu Quran.
Alhamdulillah, itu dia ayat antara hikmah. Kalau ada orang duk mengarut kata Quran tak tulis zaman kita, ada zaman tu zaman sahabat semuanya hafal fi sudur. Kemudian bila mutaakhir zaman Sayyidina Umar ada keperluannya supaya tidak berlaku pertikaian tentang Al-Quran. Zaman kita ini orang tak pertikai Quran, orang pertikaikan hukum Quran. Dia tak mau. Dia mau undang-undang orang putih. Baik. Jelaslah kita tu secara ringkas lah. Kalau tuan-tuan nak panjang kena buka kitab Ulumul Quran. Panjanglah bahas dia. Baik, kita bawa yang ringkas-ringkas ni supaya tuan mudah nampak. Terjawab soalan tu insya-Allah. Soalan yang kedua, Ustaz cakap, solat tahajud ni elok dibuat sorang-sorang. Hubungan kita dengan Allah. Tapi kenapa di bulan Ramadan boleh pula? Dengan tahajud perdana di Masjid Haram sampai melimpah ke jalan raya. Kan? Kalau malam 27 tu tuan-tuan di Masjid Haram Mekah, Masya Allah. Duduk mana? Kalau kita duduk di hotel yang mau Haji Malaysia tu dengan apa dia panggil Jannah Dunia. Oi, full dataran tu sampai ke sana. Belah Ajiak sampai ke Jiak. Penuh orang sekeliling Mekah. Kenapa? Jawab dia gini ya. Jawapan yang paling simple, paling mudah. Kita kena tengok kategori. Qiyam Ramadan memang dibuat oleh Nabi SAW beberapa malam dengan para sahabat. Tapi Nabi bimbang. Takut apa? Takut difardukan, dijadikan solat tarawih itu wajib. Maka Nabi salat 3 malam ke berapa malam. Kemudian Nabi tak keluar, duduk di rumah dia. Sahabat-sahabat ketuk pintu isyarat supaya keluar. Orang ramai tunggu. Nabi tak nak keluar kerana bimbang. Takut apa dia? Inni khasyitu an tufrada alaikum. Aku bimbang takut difardukan. Nanti ramai orang berdosa masuk neraka tak salat tarawih pula. Maknanya asah tu sudah ada. Bila mari zaman Sayyidina Umar tengok tak ada keperluan, tak ada ketakutan lagi. Zaman kita takut apa? Wahyu sudah tidak ada. Nak turun jadi fardu tak jadi dah. Orang pula pecah dalam masjid Nabi. Sekelompok ini, kelompok sini. Umar satukan dia. Maka jadilah satu jemaah. Alhamdulillah. Kita ni para jemaah sekalian, kita kena tengok. Ada solat-solat sunat yang disyariatkan untuk berjamaah. Macam solat air raya. 2 air raya. Solat 2 gerhana. Solat istisqa minta hujan. Solat Al-Qiyam Ramadan. Itu solat yang disyariatkan untuk kita solat secara berjamaah, kita berjamaah. Yang tak ada riwayat Nabi kita solat berjamaah, kita tak usah anjurkan perdana-perdana. Cuma kalau sekali-sekala kita nak buat solat apa ni? Solat Qiyam Ramadan, Qiyam tidak Ramadan untuk kita anak beranak kita berjamaah, tidaklah dilarang untuk pengajaran, untuk ajar. Ada pun nak jadi budaya tetap setiap minggu solat berjamaah yang tidak dianjurkan, kita kata kita itu dalam keadaan yang perlu dimurajaah balik. Baiklah. Soalan yang ketiga, apa hukum bagi orang yang menjual rumput di tanahnya untuk ternakan? Kita dalam tanah kita ni padang ada rumput banyak. Kita potong dia jual untuk kambing, untuk lembu. Kan banyak hari ni lembu-lembu yang dipelihara ni. Dia makan rumput cerut. Orang Kelantan kata rumput cerut. Cerut tu maknanya rumput yang dipotong, bawa ke lembu. Ustaz cakap, dalam Islam tu dilarang menyekat orang lain menggunakan sumber air dan padang ragut. Baguslah. Saat jamaah ni dia tanya sebab dia nak faham. Kita kata air, rumput, tengok duduk di mana. Kalau dia duduk di padang umum, tempat air umum, padang umum, tak boleh kita sekat air, aku punya lah. Tapi kalau air ni dalam kawasan rumah kita, kita yang korek, kita yang gali, kita yang pam, kita yang tapis, kemudian kita jual, tak ada masalah. Sama juga dengan rumput. Rumput tadi pun kalaulah kita punya, kita usahakan dalam tanah kita halal. Macam benda lain juga tidak jadi masalah. Memang ada hadis Nabi kata al-muslimuna syuraka fi thalatha. Orang Islam tu share, berkongsi dalam 3 perkara. Al-kala' wal-ma' wan-nar. Rumput, air, api. Tak boleh kita sekat. Tapi kalau api elektrik ni macam
syarikat TMB, Tenaga Nasional, yang dia usahakan, tak boleh kata jangan jual api Nabi larang. Dah, api mana tu? Kalau api yang umum tu baru tak boleh. Baiklah, jelaslah kepada kita. Agak-agaknya orang yang bertanya dapat faham. Yang keempat, hukum ganti solat dan puasa bagi orang tua dah kena stroke tapi tak solat waktu muda. Ini payahlah kita nak jawab. Tuan-tuan dan puan-puan, solat ini satu fardu syariat yang sangat besar. Jangan dipermudahkan dia. Jangan kata tak apa, kalau kita tak solat pun, ada pandangan ulama kata boleh bayar fidyah solat. Ada dalam kitab mutaakhir. Ulama-ulama akhir-akhir ni dia kata boleh je bayar fidyah, kias kepada dalil kepada puasa. Kita kata jangan. Tak pernah dianjur. Ulama zaman dulu tak cakap pun. Sebab benda tak ada nas, tak ada dalil. Tidak ada dalil kita boleh bayar fidyah untuk solat. Adapun puasa, na'am. Puasa boleh bayar. Memang ada dalam hadis, ada dalam Quran pun ada. Faman kana minkum maridan aw ala safarin wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Ada fidyah, ada sebut fidyah. Dalam hadis ada sebut fidyah. Maka soalan kita ni, kalaulah orang tu sudah tak solat zaman muda, majoriti ulama, saya letak majoriti ulama kata kena qada. Qada. Dia tak larat dah ustaz, tua. Qada sambil duduk. Nak kata apa? Kenapa kamu tinggal dulu? Jadi tak boleh kita muda-muda, tak apalah, dah dia tua, tak larat ya. Habis bayar-bayar berah ya ustaz? No. Tidak semudah itu dalam agama. Agama ni bukan dengan cincai kata orang. Agama dengan dalil. Kalau puasa, naam, kita boleh bayar. Sehari secupak beras. Solat tidak ada bayaran. Habis macam mana nak buat? Taubatlah dia kepada Allah. Dia sudah tak larat lagi nak qada sebanyak-banyak, dia taubat, istighfar, menyesal. Solatlah setakat mana kita mampu. Walaupun sambil duduk. Sepatut solat tu berdiri, solat fardu, tapi dah tak larat, duduk. Tak boleh kata kesianlah ustaz dia tua. Kita kesian ni lah sebab kita ajar suruh dia taubat sebelum dia mati. Allahu Akbar. Kita banyak guna apa dia panggil? Banyak guna perasaan. Dia tua, tak larat, bayar-bayar je lah. Kalau benda boleh bayar, kita bayar. Kalau tidak, senanglah hidup orang kaya atas dunia ni. Tak payah solat, bayar je. Ustaz nak secupak, saya bayar seguni satu solat. Boleh. Dua trailer dia hantar mari rumah kita. Nak kata apa? Bukan senang. Soalan yang kelima, setiap kali kita baca ayat Quran suratul Ahzab ayat 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tengok, ada orang ceramah, penceramah tu kata apa? Kalau kita baca ayat ini, kita kena selawat 3 kali. Satu selawat sekali dengan Allah, selawat yang kedua sekali dengan malaikat, selawat yang ketiga yang Allah suruh, ya ayyuhallazina amanu sallu. Ada ke dalil? Kita kata tak ada dalil. Tak ada dalil. Kena selawat 3 kali. Selawat tu memang disuruh, Allah perintahkan, tapi setiap kali baca ayat ini 3 kali selawat, kita kata tidak ada dalil takhsis, pengkhususan seperti itu. Wallahu a'lam. Dia tanya ni ada dalil ke tidak? Kata tak ada dalil. Habis kalau saya nak baca lah. Tak ada orang larang. Tapi nak kata mesti 3 kali, tidak ada. Soalan yang ke-6 ni agak payah sikit. Ini dipanggil ilmu tadabbur. Buka minda, buka mata, buka pen. Soalan yang ke-6, ada persamaan first. Ayat dia campur-campur ayat. Baru ni ada seorang tanya soalan pelik tentang anak barah. Soalan dia saya baca tak faham. Bila kita lepas pada kita baca, ada orang komen, dia kata gini maksud dia. Sebab itulah anak cakap, admin kita minta tolong beberapa kali, orang yang nak hantar soalan, tolong hantar dengan bahasa Malaysia standard.
Biar kita baca soalan, kita faham betul-betul, barulah kita jawab. Kita jawab pun betul dengan soalan dia tu. Kalau tidak, tak tahu jawapan lain kepada soalan lain. Saya faham macam ni, soalan macam ni. Salahnya penanya tu rajin menulis. Nak tanya sangat, tapi tulislah baik-baik. Kita bukannya tanya soalan dengan kawan-kawan, ajak makan teh gitu. Sebab bila soalan tu kata di guru, fahmus soal nisf al-ijabah. Memahami soal tu separuh daripada jawapan dah. Baik, soalan kita ni, persamaan 5 ayat yang pertama surah Luqman dengan ayat yang pertama surah Baqarah. Zalikal kitabu alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surah Luqman alif lam mim, tilka ayatul kitabil hakim. Soalan dianya, kenapa beza? Zalika muzakkar, tilka muannas. Dia yang ngaji Arab ni boleh tanya macam tu. Kalau tak ngaji Arab, dia tak boleh tanya soalan berbentuk ilmiah sikit ni. Yang pertama, jawapan simpelnya, tuan kita tengok kepada selepas pada dia. Zalikal kitab. Kitab satu. Zalika, sesuai. Yang kedua, tilka ayat. Dia tak pergi ke kitab, dia rujuk pada ayat. Bila ayat, dia jadi mu'annas. Sebab dia jamak ayat. Maka dia mari tilka. Itu je rahsia dia. Ayah. Tilka ayah mu'annas. Jamak pula. Jadi tilka ayat. Zalikal alkitab. Itu dia punya perbezaan. Menariklah tuan-tuan. Kalau ada, maknanya kita ada kepahaman. Tapi saya nak tambah sikit. Nak tambah lagi ilmu tadabbur. Sebab soalan ni soalan dengan ayat kita. Ulama mengatakan, asyara ilal ayat. Surah Al-Luqman ini Allah Ta'ala tunjuk pada ayat. Tilka mana ayat ni? Tilka ayat, itu banyak tanda-tanda yang Allah Ta'ala sebut. Ayat. Dalam surah ini banyak Tuhan sebut ayat. Dalam surah Baqarah, zalikal kitab, banyak sebut kitab. Banyak sebut kitab. Sebab apa? Dalam surah Luqman banyak kali taraddad, banyak diulang tentang ayat as-sam'iyah dan ayat kauniyah, ayat yang kita boleh tengok, macam ayat kita belajar hari ni. Sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat. Itu dia panggil ayat. Dalam ayat Luqman ni banyak Allah Ta'ala sebut tentang ayat as-sam'iyah dan kauniyah. Tengok ayat dia. Wa iza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran. Khalaqas samawati bighairi amadin. Itu ayat kauniyah. Apa lagi kita nak? Tapi berbeza dengan surah mana? Fil Baqarah banyak sebut tentang kitab. Mushtaqatul kitab wal kitab ada 47 kali dan ayat 21 kali. Dalam surah Luqman disebut kitab 2 kali, ayat 5 kali. Menarik juga ni. Patutnya ini masuk balik ke dalam surah Luqman. Tapi saya kata barakallahu fiik kepada saudara yang bertanya, bermakna inilah dipanggil ilmu tadabbur. Kita boleh nampak dah, nak beza gini, kenapa begitu, kenapa begini. Yang ada jawapan, kita kata alhamdulillah. Yang tak ada jawapan, kita kata Allahu a'lam. Tuan-tuan tanya ya, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat, ada faedah. Soalan yang ketujuh, bolehkah solat jamak di rumah setelah sampai balik dari musafir? Contohnya, kita musafir, travel, masuk waktu Zuhur masuk tengah jalan, tapi anak-anak tidur semua atas kereta, malah nak berhentilah. Seluar pilih kita pula kotor. Kebetulan masuk tandah tadi ada aksiden sikit. Jadi kena tukar pakaian, kita balik rumah ya, senang. Balik rumah tu dah masuk waktu asar dah lah. Mana Zuhur dah habis. Boleh tak kita jamak di rumah? Jawabnya, oleh kerana kita sudah sampai di rumah. Putuslah musafir.
Maka kita tak boleh lagi solat qasar. Habis zuhur saya tadi, waktu kita takhirkan zuhur tadi, kita dalam musafir. Mana kita boleh berhak untuk mentakhirkan zuhur ke dalam waktu asar. Sebab apa? Kita musafir. Sebab kita bermusafir. Maka tidak jadi masalah. Sampai di rumah, tak boleh lagi kita apa? Tak boleh lagi kita qasar. Boleh jamak. Maknanya kena solat 8 rakaat. 4 zuhur, 4 asar. Kalau malam isya, 7 rakaat. 3 maghrib, 4 isya. Itu je. Itu dia punya cara dia. Maknanya, rugi ya. Kalau salat tengah jalan tadi, dua-dua je. Tak ada rugi. Kita ibadat ni cuma hukumnya boleh. Tapi oleh kerana kita sudah terputus hukumus safar, maka ketika itulah kita kena tamamkan salat. Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah. Ada setengah orang ni terpaksa kena berhenti. Nak sampai rumah ni tak boleh qasar. Betul, tak boleh qasar. Tapi jamak tadi sah. Kita jamak di rumah. Tapi kena jamak tamam. Sebab sudah tamat tempoh musafir. Soalan yang ke-8. Saya berhenti di RNR. Solat zuhur dengan asar. Pada waktu itu pukul 3 tengah hari. Kita pun solat jamak takdim. Sebab lepas solat zuhur ni, insya-Allah kita akan berhenti makan. Jangka sampai di rumah dah lepas asar. Sudah solat, naik atas kereta. Kawan-kawan kata, tak payah makan lah. Kenyang lagi lah. Tak dimakan dah sana. Tak payah makan. Terus ya. Masya Allah, kita sampai di rumah kita sebelum masuk waktu asar. Sah kalau tak sah jamak tadi atau terbatal jamak tadi? Ini soalan. Dengar baik soalan ni. Orang yang jamak sebelum sampai di rumah, tiba-tiba sampai di rumah dia sebelum masuk waktu yang kedua. Sah kalau tak sah, batal kalau tak batal? Jawab dianya tidak batal. Alhamdulillah. Tuan-tuan, dalam kitab fiqh, saya ambil kitab fiqh mazhab Syafi'i lah. Nak bahas mazhab lain panjang pula. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj li Syekh Ar-Ramli Asy-Syafi'i, dia kata wa idza sara muqiman fi tsaniyah, kalau dia sudah sampai di kampung dia dalam solat yang kedua, mana solat asar, ataupun sampai di kampung sudah selesai solat dah, macam soalan tadi, la yabtul jama', tidak batal lagi jamak kita fil asahi, pada pendapat yang sahih. Alhamdulillah. Jadi selesai masalah kita. Kan? Tapi itu dia kata dalam kitab kita apa? Dalam kitab Nihayatul Muhtaj, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Mana kita kata tidak batal. Al-Imam An-Nawawi, satu lagi. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebut dalam kitab dia Raudatut Talibin, besar 10 jilid. Falau sara muqiman fi asna'is tsaniyah. Kita tengah solat asar, tiba-tiba sampai rumah kita. Contohlah kita kata. Solat yang kedua sampai. Fawajhan, dua wajah ulama Syafi'i kata yang sahihnya la ya betul jamak. Jamak tu sah lah, sesalah masalah. Amma iza sara muqiman ba'da al-faragh min ats-tsaniyah, jadi tak ada masalah lah. Kalau kita sampai tu sudah dah semaya, sampai tu lagilah tak ada masalah. Ini sesalah masalah. Baik, macam mana pula ustaz? Waktu kita jamak tadi, kita berhak untuk menjamakkan solat kerana kita fi safar, dalam musafir. Bolehlah kita buat. Alhamdulillah. Ada jemaah kata, tak ajar dengar pun. Dah bila awak belajarnya? Ayat senang ya. Saya suka quote kata-kata imam-imam fiqh mazhab Syafi'i ini supaya tuan-tuan mudahlah. Tengok kitab balik. Baik, soalan yang ke-9. Sumbangan infak wakaf ikut pakej atau kategori. Ada orang kata sumbangan secara setetap, pakej. Sekian-sekian jumlah. Pakej 100 kaki. 500 banyak ni. Kan? Bagaimana? Padahal penyumbang ingin infak mengikut kemampuan. Jadi mintalah Abu Anas bagi pencerahan dan juga bagi pandangan. Saya kata pandangan saya, elok kita buat wakaf ni terbuka, open lah.
tabung wakaf untuk bina masjid. Awak nak bagi RM5 boleh, 100 boleh, 20 boleh, 500 boleh, 5,000, 50,000 pun boleh. Tapi kalau kita had kaki berapa, dia masalah satu lagi. Risiko besar. Bila kita buka open wakaf ni kepada satu tempat, kita nak buat bangunan ni, orang tu beli kerana kaki. Baik, kalau bangunan dah siap, yang tinggalnya kaki 5, masuk tak masuk dalam tu? Orang niat tadi dia beli kaki ni. Keluasan kaki kita punya masjid ni 5,000 kaki contohnya kita kata. Sekaki RM100. Jadi orang beli hak tu. Bila kalau duit terlebih, dia tak beli kaki 5, dia beli kaki bangunan masjid. Jadi kita banyak risiko sebenarnya. Sebab itulah kita buat iklan lebih senang. Lebih senang apa dia? Lebih senang iklan kita ni, kita kata iklan kita ni kita nak wakaf binaan masjid dan semua persekitaran dia. Termasuklah tandah masjid. Lain jiwa orang ni. Ni bangunan buat masjid, bangunan tandah masjid. Tak sama. Bangunan pagar masjid, lain macam. Kadang-kadang orang memang dia ni, saya nak ustaz, foundation tu. Hak tapak tu saya nak bayar hak tu. Kita cakap dia, tapak saja, dia punya asah dia sekali dengan piling, sekali dengan apa, 300,000. Pop, dia masuk 300,000. Dia nak yang bawah tu. Macam-macam kita punya orang. Sebab itu para pelajar sekalian, kita nak buka tabung wakaf biar umum, kita kata wakaf pembangunan. Artinya semua sekali, bangunannya, atapnya, kaki 5-nya, semua jalan-jalannya termasuk. Biar kita gaul semua duit orang tu. Itu lebih baiklah, itu pandangan saya lah. Masih ada. Payahlah Syekh. Kalau kita buat kaki ini senang, orang tak nak buat kaki boleh. Tapi kita kena jaga betul-betul accountant kita jaga. Cukup kaki kita stop. Kita kata habis dah kaki, ada kaki 5. Awak nak tak? Ingat. Jadi masalah menguruskan duit orang ni, kalau kita persempitkan perbincangan sukar. Baik elok kita perluaskan supaya kita tidak terperangkap dengan hak orang tadi. Wallahu a'lam. Soalan yang ke-10, boleh ke selepas tawaf umrah terus lakukan tawaf sunat baru pergi ke sa'i? Sebab musim PKP ni SOP dianya orang yang pakai ihram je boleh pergi tawaf. Yang tak pakai ihram naik atas. Jauh nak tawaf tu, bukan senang. Jadi kalau kita nak tawaf ni, kita gini, masalah ni kita balik kepada masalah adakah syarat mualatun berturut-turut antara tawaf dengan sa'i. Adakah syarat berturut-turut ataupun tidak? Jadi para ulama mengatakan tidak syarat berturut-turut. Kalau tak syarat berturut, bolehlah lepas kita tawaf umrah, kita pun solat sunat tawaf, kemudian kita ulang balik tawaf sunat. Boleh, tapi bagi saya lah, eloknya kita ikut tertib. Selepas tawaf umrah, kita pergi mana? Kita pergi solat sunat tawaf 2 rakaat, kita minum zam-zam, terus pergi sa'i. Ikut tertib asal. Saya nak tawaf, boleh lagi tawaf lagi, mari balik. Apa susahnya? Awak jangan tukar ihram tu. Jangan tukar ihram. Pakai ihram tu 2-3 hari. Habis setiap kali masuk masjid boleh pergi tawaf. Dia kata ni helah. Kita katalah bukanlah kita masuk tu menyebabkan jam masjid. Tak ada jam, kosong orang. Dahlah penjarakan, masuk pergi tawaf. Dia kata tipu. Siapa dia tipunya? Kita tak cakap dengan jaga saya umrah lah. Mana? Pakai ihram lagi mana? Tawaf. Habis cerita. Itu dia kata, kalau awak declare, awak jadi masalah tak? Syekh. Anak umrah. Awak tipu. Haram. Dia pun tak tanya, awak umrah? Dia tengok orang pakai ihram, dia lepas je. Kita pun kita tak cakap kita pakai ihram buat umrah ke tak, tidak. Jadi banyaklah mesti SOP ni, tengok keadaan lah. Kalau masjid tu kosong, kita pergi je lah. Dia tak masalah. Orang zaman dulu duduk pakai kain 2 helai tu tak jahit-jahit pun. Dia panggil izar dengan ridak. Boleh je. Yang ke-11, apakah faedah memegang tongkat semasa memberi khutbah Jumaat? Entah apa soalan dia. Anda baca soalan dia. Saya baca soalan, tuan-tuan boleh tengok macam mana saya nak jawab. Minta maaf bertanya. Saya tak dapat duduk diam dan memerhati seperti Syekh Luqman duduk memerhati Nabi Daud melembutkan besi. Apakah faedah memegang tongkat semasa memberi khutbah Jumaat?
saya nak jawab tentang cerita Luqman tak boleh duduk diam ke nak jawab tentang tongkat ni? Itulah kita kata fahmus soal nisful ijabah. Yang saya fahamnya soalan dia nak tanya tentang pegang tongkat masa khutbah tu. Jadi ada setengah ulama mengatakan bahawa sunat lah bila kita nak khutbah tu kita pegang tongkat ni. Kerana ada riwayat Abu Daud daripada Al-Hakim bin Hazan, dia kata syahidina al-Jum'ah. Kami hadir solat Jumaat dengan Nabi SAW, faqama mutawakkian al-asa. Pernah Nabi pegang atas tongkat. Ataupun pegang kaus ni apa ni, panah dia tu. Dia pegang. Yang penting dia ada benda yang dia pegang. Hadis ni kata ulama sahih, sanad dia hasan. Wala yu'tabaru hadzal i'timad syartan fil khutbah, tapi bukanlah satu syarat. Nak khutbah mesti tongkat. Ulama yang kata sunat tadi sunat ya. Kalau tak pegang pun sah khutbah. Ni masyarakat kita ni jangan tak pegang tongkat. Macam satu benda apa ni besar pula salah. Saya kadang-kadang terlupa nak angkat tongkat, pegang tongkat. Lupa waktu kita muda dulu. Semangat ni khutbah. Waktu tua ni memang cari tongkat dah. Bila saya sakit ni, kita sekurang-kurangnya kita boleh itikad, mana boleh bergantung dengan tongkat tu. Jadi ada keperluan lah. Sebab itulah ulama kata sunat. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dia kata apa? Sunat. Kalau boleh kita pegang dengan tongkat. Jadi kalau kata tak berpegang dengan tongkat, tidaklah jadi masalah. Kan? Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada soalan yang ke-12. Adakah dikenakan zakat hasil kelapa sawit? Hasil jualan kelapa sawit. Jadi kita kena fikir. Dia ada tanaman ni, hasil tu yauma hasadihi. Ketika kita mengetam, ketika kita dapat hasil tu kita kena bayar selalu zakat. Itu para ulama telah menjelaskan hasil-hasil tanaman yang kena zakat ni seperti beras, gandum, biji rin ni lah. Maka itu dia panggil kena selalu. Sudah kita mengetam padi, kita suka dia berapa dia punya tu kan. Kita yaum hasad, bukan tunggu setahun. Tapi kalaulah seperti benda lain, kelapa sawit, kopi, sayur-sayuran, tidak dikenakan zakat tanaman. Tak ada orang tidak timbang berapa gantang kelapa sawit, bayar selalu tak. Tapi soalan tadi dia kata apa? Dia kata kalau kita buat perniagaan, maka dia masuk di bawah zakat perniagaan. Zakat at-tijarah. Semua benda. Sayur pun kena zakat juga. Dia tak kena zakat lah. Tak macam padi. Tapi dia kena zakat bila sudah jadi perniagaan. Jelaslah kepada kita. Dia kata saya pening, ada kata kena tak kena. Tak macam pening lah. Pening buat apa ya? Benda tu sudah jelas apa yang diceritakan itu. Untuk tuan-tuan nak tengok, ada makalah daripada Majlis Agama Islam Johor ni, pusat zakat dia ni, zakat pertanian. Dia cerita tentang kelapa sawit ni, ada cerita. Tuan-tuan cari dalam internet. Soalan yang ke-13, semasa di masjid, sebelum dan selepas solat, bolehkah kita duduk relax, kaki telunjuk ke arah kiblat? Sedap juga soalan dia ni. Jadi kita kata tidak ada halangan untuk kita berlunjuk, sampai tidur ke arah kiblat pun tak salah. Kita dah bahas panjang baru ni tentang cara duduk. CD yang keberapa dalam CD yang ke-120 lebih di kitab syarah kepada kitab Riyadhus Salihin. Panjang kita bahas bahawa tidak menjadi halangan untuk kita tidur menghadap kaki ke arah kiblat pun tak salah. Cuma ulama ni dia mikir macam kiblat ni tak cantik lah kalau kita menghadap. Kita kata kenapa orang sakit memang kalau kita nak solat memang kena menghadap kiblat pun. Muka dia menghadap kiblat, kaki berlunjuk ke arah kiblat, tidak jadi masalah. Tapi setengah orang ni bangun pusing. Memanglah tidur ikut sunnah, bukan kaki ke arah kiblat, kaki ke arah sana, muka tu arah kiblat. Kita tidur begini. Tidur gini, mengiring atas rusuk kanan, muka ke arah kiblat, bukan kaki. Tapi kalau tidur kaki ke arah kiblat, kita tidur terlentang, tidak jadi masalah. Duduk berlunjuk ke arah kiblat tak jadi masalah.
Yang masalahnya tidur meniarak, itu Nabi larang. Soalan yang ke-13, ini menarik juga nih. Soalan yang salah. 13 tadi, unjuk kaki ke arah kiblat tidak haram. Yang ke-14, holor kaki ke arah Quran. Ini perbincangan yang dibincangkan. Holor kaki ke arah Quran boleh ke tak boleh? Dia panggil maddar rijlaini fil masjid. Dia kata ini termasuk dalam su'u adab. Lebih lagi kalau Quran depan kita. Quran duduk depan, kita holor kaki dia, itu tak boleh. Sebagaimana kata di para ulama, tidak boleh kerana menghormati Al-Quran. Tengok dalam kitab kita ni. Mana kitab mazhab Syafi'i ni mudah sikit. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj kata, haram holor kaki ke arah mushaf. Haram. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuan-tuan tengok kitab Tuhfatul Muhtaj. Dia kata tak boleh. Apalagi kalau kita lapik Quran tu buat tidur, buat bantal. Jangan. Ada ulama katakan tidaklah haram tapi makruh. Ada setengah orang kata makruh holor kaki ke arah Quran, ada yang katakan haram. Tapi kalau jauh, contohnya kita duduk sini 20 kaki lagi ada rak Quran depan. Tak. Maksudnya Quran depan kita tu kaki holor, itu yang tak boleh. Yang jauh-jauh ni tak payah. Anak kadang-kadang setengah orang ni pelik sikit dia. Kuat sangat dia punya kawalan tu. Kalau kita duduk bersela, Quran duduk atas riba. Oi, Syekh, irfa. Angkat Quran tu. Kata duduk atas riba ni. Dia kata atas riba pun sama dengan pahamu, sama dengan kemaluan dia duduk kat situ. Kita kata Allah macam-macam. Dia suruh kita pegang angkat. Lama-lamanya lenguh juga kita pun. Di masjid besar-besar nak cari reha tak jumpa. Kalau reha rendah pun tak boleh juga. Sama tinggi dengan lutut. Tak boleh, kena angkat tinggi. Kita kata kita ni janganlah keras sangat. Dan janganlah kita punya terlalu orang panggil tak menghormati Quran. Dah kita letak atas riba tu kira hormatlah tu. Wallahu alam. Jadi biarlah kita tenang-tenang dalam hidup ni, jangan duk banyak cari apa dia? Cari kerjaan sangat kata orang. Takaluf sangat. Jadi takaluf mana memberatkan benda yang tidaklah berat sangat. Tapi menghormati Quran tu memang apa? Memang kita kena hormat. Baiklah soalan yang seterusnya, mungkin yang terakhirlah kita tengok. Sebab masa kita pun terhad. Tuan-tuan pun kita nak pergi mana tu? Nak pergi kuliah dah, nak pergi ngajar, nak pergi kerja-kerja kan. Habis dah soalan. Masalah soalan yang terakhir, bolehkah kita bayar fidyah puasa dengan cara bersedekah kepada pusat tauhid atau mana pusat agama? Niat dalam hati je. Kita kata kita kena jawab, maaf, kita kena jelaskan. Tuan Ustaz, ini saya nak bayar fidyah puasa yang tertinggal, orang tua-tua dulu tinggal, ataupun fidyah puasa dengan sebab double tahun. Dia ada fidyah puasa dengan sebab double tahun. Apa maksud double tahun ni? Puan tak puasa tahun lepas. Tak puasa tahun lepas sehingga masuk Ramadan yang berikutnya. Kan? Masuk Ramadan yang berikutnya, maka ketika itu ulama kata kita kena qada puasa dan kita kena bayar fidyah. Ataupun fidyah orang tua-tua yang tak larat. Mana kita kena maklumkan kepada pengurusan pihak tahfiz ke pihak pondok ke apa, kata ini ini duit fidyah. Jadi pengurusan RM1,000. Jadi dia kena ambil duit ni pergi beli beras bagi pihak orang tadi. Dia panggil wakil je. Jadi kena maklum lah. Jangan bagi duit apa ni? Ikut ustaz lah. Sebab fidyah ni dia kena beri dengan makanan. Adalah khilaf tu. Tak sudah ambil khilaf lah, kita ambil yang mudah. Maka pihak pengurusan kena beli beras bagi kepada asnaf orang pakai miskin yang layak untuk menerimanya. Wallahu alam. Alhamdulillah, cukuplah kita 15 soalan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.